Kita pergi kepada al-fawaid. Faedah yang pertama, ayat yang ke-16. Walaqad khalaqnal insan wa nahnu na'lamu ma tuwaswisu bi wa na'lamu walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami menciptakan manusia, kami tahu apa dalam hati. Tulis kata ulama tadabbur, ayat ini ayat yang kita baca ini suatu amaran. Jangan buat maksiat secara zahir ataupun secara tersembunyi, sebab Allah Ta'ala tahu apa yang kamu buat. Allah Ta'ala tahu apa yang kamu buat. Bila Tuhan tahu, macam mana kita mau sembunyi? Kita boleh sembunyi depan orang, tapi kita tak boleh sembunyi depan Tuhan. Jangan, para jemaah sekalian. Maka di sini kita kena faham bahawa kita mesti letakkan dalam kepala kita muraqabatillah. Kita ni sentiasa duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Bila kita tahu kita duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla, maka jangan sekali-kali kita buat benda-benda yang akan menyusahkan kita di akhirat. Kita buatlah benda yang Allah redha. Kita buatlah perkara yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla, barulah kita senang, bahagia di dunia, senang di akhirat, insya-Allah. Jadi ayat ini menjadi peringatan bahawa betapa luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Tuhan tahu semua. Manakala dalam hati kita ni kadang-kadang khayalan dia mari nak buat benda tu, nak buat benda ni. Ada yang kadang-kadang dia khayal benda baik, kadang-kadang khayal benda tak baik. Hak tak baik tu Tuhan tahu. Maka kita kena ada sifat muraqabatillah. Kita kena ada sifat kita ni duduk di bawah kawalan pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Dia panggil maqamul ihsan. Itulah darjah ihsan, darjah yang tinggi setelah kita beriman dan kita melakukan ketaatan. Perkara yang kedua, faedah yang kedua, tanda itu. Yang kedua, Allah kata wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih hampir kepadanya daripada orak leher. Ulama tadabbur kata fi haibatun wa faza'un wa khaufun liqaumin. Ayat ini memberi ketakutan kepada satu kaum. Sebab apa? Kita takut. Allah Ta'ala tu dekat dengan kita, dia tahu semua apa yang kita buat. Jadi orang yang beriman dia akan takut. Maka di sini kata di para ulama, hendaklah kamu ada sifat malu. Malu daripada berada di tempat, tulis, berada di tempat Allah Ta'ala larang. Jangan pergi situ. Fayastahi minhu an yarahu haitsu nahahu. Dia malu nak berduduk di tempat yang Allah larang. Au yafqidahu haitsu amarahu. Jangan pula kita hilang di tempat Allah suruh kita ada situ. Waktu orang azan, Tuhan suruh kita berada di masjid. Kita duduk lilah sana lilah sini, tak pergi masjid. Duduk buah sana buah sini. Jangan. Allahu Akbar. Demikian juga kita kena malu bahawa ada di kanan kiri kita ni malaikah kiraman katibin raqibun atid. Malaikat yang mengawal, malaikat yang mencatat. Allahu Akbar. Ayat ini besar para jemaah sekalian bahawa semua kita dicatat dan akan dipersoalkan. Faedah yang ketiga, ayat yang ke-17, iz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Tengok ayat. Dua malaikat mengawal, menerima dan menulis segala perkataan perbuatan. Yang satu duduk belah kanan, satu lagi duduk di belah kiri. Kata di para ulama, Allah tak kata ala di atas bahu kanan, di atas bahu kiri. Jadi kita ni kadang-kadang kita dengar lama dah. Satu malaikat duduk atas bahu kanan. Dia bukan duduk atas bahu kita. Dia duduk di atas sebelah al-yamin, sebelah kanan, sebelah kiri. Li'annahum laisa ala katifaihi. Bukan dua malaikat itu duduk di atas apa?
di atas dua bahu kita dak. Dia duduk sebelah kanan belah kiri. Ini kena ingatlah. Jadi dua-dua ni menulis apa yang dia ada. Jadi kita dah sebut dah tadi ijma' para ulama, yang kanan mencatat yang baik, malaikat sebelah kiri menulis yang tidak baik. Allahul musta'an. Dia tulis semua. Jadi biarlah malaikat yang belah kanan yang banyak kerja, yang belah kiri tu jangan bagi kerja dengan dia. Biar dia tengok je. Biar tak ada kerja bagi dia. Barulah kita selamat insya-Allah. Kalau tidak, berat kita di akhirat esok. Apa yang kita nak? Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Yang keempat, ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak mengeluarkan satu perkataan, satu ucapan, satu tulisan, satu share, satu forward bahasa kita sekarang ini, kecuali kita ada raqibun atid, malaikat yang mengawal, malaikat yang menulis. Maka kata di para ulama, afatul lisan azimatun. Penyakit yang dibawa oleh lidah ni besar. Kalau dia selamat, selamatlah. Jadi ada dua penyakit lidah. Tanda tuan-tuan. Satu dikata penyakit berkata-kata. Satu dia kata penyakit diam. Bahaya juga diam. Siapa yang tengok benda mungkar, benda maksiat, dia diam. Lidah dia tak kata apa. Tak kata nasihat, tak engkar, tak bantah. Maka di situ kata di para ulama, as-sakitu anil haqqi syaitanun akhras. Orang yang diam daripada menyatakan kebenaran ataupun menegur benda mungkar, itu nama dia syaitan bisu. Asin lillah, dia derhaka kepada Allah Ta'ala, mura'in mudahin, bermuka-muka dengan orang yang duduk depan dia tu. Mudahya. Allahu Akbar. Orang yang bercakap pula, bercakap benda batil, itu nama dia wal mutakallimu bil batil syaitanun natiq. Orang yang bercakap benda batil itu syaitan yang bercakap. Berapa banyak orang-orang yang dihumban ke dalam neraka dengan sebab ucapan batil dia tu. Mengampu pemimpin, buat keluar kata-kata yang buruk kepada orang, menipu, banyak macam. Tak kira lah, tipu dalam bab dunia, tipu lagi bab akhirat lagi dahsyat. Na'udzubillah. Jadi ayat kita ni ayat yang cukup berat. Sebab itulah para jemaah sekalian, ayat ini perlu ditulis kalau boleh. Kita tulislah depan mata kita. Dua malaikat yang sentiasa tulis. Nama dia Raqibun Atid, bukan dua malaikat tu. Itu jawatan dia, Raqib Al-Atid. Maknanya dia ni penulis dan pengawal apa yang ada, yang kita lakukan, apa yang kita kata, semuanya ditulis. Dia kata Allah Ta'ala sebut sini qaulin, perkataan, tapi ulama tafsir kata semua benda yang seumpama dengannya. Kata-kata, tulisan, semua yang kita buat ditulis oleh para malaikat. Allahu Akbar. Sebab itulah nama dia Ar-Raqib. Ar-Raqibu huwal Atid. Sama ya orang itu, Raqib, Atid. Tuhan tak kata Raqibun Atid, Raqibun wa Atid. La. Raqib, Atid. Satu ya. Baik para jemaah sekalian, kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita kata dua malaikat Raqib dan Atid lah. Dua malaikat yang duduk kiri kanan. Tapi nama dia Raqib dan Atid, itu jawatan dia. Allahu Akbar. Baiklah kita pergi kepada yang terakhir ayat kita. Banyak lagi dalam ni tapi nak cukup 5. Waja'at kullu nafsin ma'aha sya'iqun wa syahid. Semua orang di akhirat esok akan dibawa, dipandu oleh malaikat dan disaksikan oleh malaikat. Ulama tadabbur kata ayat ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala jaga hamba-hamba dia. Allah Ta'ala jaga amalan dia. Malaikat yang mengawal, mencatat, menulis, itu menunjukkan kepada keadilan Allah Azza wa Jalla. Tuhan dengan ilmu dia, dia boleh cakap mau buat gini-gini, tapi Allah nak suruh manusia ni tahu. Tahu apa? Tahu yang apa yang dia buat itu dicatat. Dan dia suruh baca di akhirat esok. Bila kita baca, Tuhan tanya,
Adakah malaikat aku menzalimi kamu? Dia tulis tak betul. Sebagaimana sekarang ni reporter ni boleh buat tajuk yang lain, cerita lain. Bila orang ni baca dia kata ya Rabbi, betul semua. Semua hak ditulis oleh malaikat tu betul. Tapi yang tak betulnya saya. Allahu akbar. Yang tak betulnya saya. Baiklah. Allahu akbar. Allah kata apa? Semua kita ni akan dibawa oleh para malaikat, dan malaikat itu menjadi saksi kepada kita. Maka kita mati, inilah peranannya kita beriman dengan adanya malaikat. Beriman dengan adanya malaikat. Kadang-kadang orang duk mikir apa faedah beriman dengan malaikat? Beriman dengan malaikat ni kita tahu dia penjaga kita waktu kita hidup, dia kawal kita waktu kita hidup, dan dia juga mencatat amalan kita. Yang baik-baik dia doakan kepada kita. Ana dah buat 2 siri kuliah, tuan-tuan tengok dalam YouTube Halaqah Abu Anas, satu tajuk orang yang didoa oleh malaikat, tajuk yang kedua golongannya dilaknat oleh malaikat, na'udzubillah. Kita ingat, itulah 5 perkara Allah Ta'ala sebut waja'at kullu nafsin ma'ha syai'un wa syahid. Allahu akbar. Jadi biarlah kita keluar daripada kelalaian kita, kita sedar daripada ghaflah kita buatlah persiapan. Zalika yaumul wa'id, hari yang Allah Ta'ala janji, itulah hari yang akan datang depan kita.